لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارزقه إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia taufik dan hidayahnya. Bersama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah maghrib kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adil, al-Latiful Khabir, al-Halimul 'Azim, al-Ghafurul Shakur, al-Alimul Kabirul Hafizul Muqit, al-Hasibul Jalil, al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Shadid, al-Haqqul Wakil, al-Qawiyul Matin, al-Waliyul Hamid, al-Muhsinul Mubdi'ul Mu'in, al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan sebaik-baik zaman. Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma lam ya'ti yawmun illa wa ba'dahu syarrun minhu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun aku. 100 tahun yang pertama yang paling terbaik, 100 tahun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang kedua, kurun zaman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang ketiga, zaman tabi'in, tabi'in. Inilah 300 kurun ataupun 3 kurun, 300 kurun. 3 kurun yang terbaik, ya, yang Nabi sebut summa lam ya'ti yaumun. Kemudian Nabi kata tidak datang satu hari kecuali esok lebih teruk daripada hari ini. Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar seorang sahabat Nabi yang terkenal, Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lepas ada cerita tentang seorang sahabat bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, yang saya cerita bagaimana dia dipanah ketika sembahyang dan tidak terjejas sembahyangnya sampai dipanah 3 kali. Sampai 3 kali dipanah, darah dah banyak keluar, barulah dia batalkan sembahyang. Tuan-tuan ingat lagi cerita itu? Itu lupa je dah. Buat-buat ingat pun tak apa dah tuan-tuan ya. Jadi itu cerita pada bulan lepas lah, seorang sahabat Nabi Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Dan kita dah cerita antara sebab walaupun dia dipanah sebanyak 3 kali, dia tak berhenti sembahyang pasal apa? Pasal seronoknya membaca surah Al-Kahfi dalam sembahyang. Dan dia memahami kisah Al-Kahfi itu menyebabkan dia payah nak berhenti, sehinggalah dia rasa lemah, darah dah banyak keluar, barulah dia batalkan sembahyang dia. Sahabat yang kita nak dengar cerita pada malam ni Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Nahnu fi sanati ats-tsaniyati lil hijrah. Kita berada pada tahun kedua Hijriah. Bukan sekarang lah, sekarang dah 1434. Ini pengarang di cerita, dia gambarkan suasana yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu fi sanati tsaniyati lil hijrah. Kita sekarang berada pada tahun kedua Hijriah. Wa madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamudu ba'daha yawma idzin fi ba'd istidadan li Badr. Keadaan di Badar Madinah hari itu agak kelam kabut dengan sebab para sahabat Nabi sedang bersiap sedia untuk ke medan perang di Badar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yulqi nazarat al-akhirah ala awwal jaysh yataharraku tahta qiyadatihi lil jihad fi sabilillah wa tathbit kalimatihi fil ardh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kita memeriksa saf para mujahidin yang sedang bersiap sedia nak pergi berperang, memandangkan inilah kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuai para mujahid untuk berjuang fi sabilillah. Jadi kita sedia maklum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi tak ada pengalaman berperang. Nabi tak pernah berperang ketika di Mekah, kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Al-Madinatul Munawwarah dan ditakdirkan Allah pada tahun kedua Hijriah berlakunya Ma'rakatul Badrin, peperangan Badar. Dan inilah kali pertama Nabi mengetuai pasukan mujahidin untuk berjihad di Badar. Wa huna aqbala ala sufuf ghulam saghir lam yutimma 13 min umrihi. Tengah-tengah Nabi saf, tengah-tengah Nabi cek saf barisan mujahidin, tiba-tiba datang seorang budak kecil yang umurnya tak sampai 13 tahun.
dia pun nak perang juga, masuk dekat celah-celah orang-orang dewasa ni nak pergi perang juga. Wa fi yadihi sayfun yusawihi fi tul aw yazidu anhu qalilan. Sama-sama dengan budak kecil ni ada sebilah pedang yang panjang, dan kalau ditegakkan pedang tu dengan dia, pedang tu lagi tinggi pada budak ni. Kan budak ni kecil lah, pedang tu tinggi. Cerita pasal pedang ni, kalau tuan-tuan mungkin ada yang pernah pergi kan museum Topkapi dekat Turki tu, dan kita tengok pedang dulu macam mana. Kita tengok pun kita kata, ya betul ni, siapa yang pakai pedang ni besar gila tuan-tuan. Gila pun tak besar macam ni, besar ya. Ada rasa yang pakai pun bergasi pun juga, tak tahulah replika ke, tapi memang pedang tu digunakan orang zaman dulu untuk berperang. Memang besar, tinggi, berat ya, letak dalam museum. Jadi budak ni dia bawa pedang, seret pedang tu, dan dia pun nak pergi perang juga. Wadana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu budak ni berkata, "Ju'iltu fidaka ya Rasulullah, idzan li an akuna ma'ak wa ujahid a'da Allah tahta rayatik." Ya Rasulullah, izinkan aku berperang bersama-sama dengan engkau ya Rasulullah. Izinkan aku, ju'iltu fidaka. Bahasa Arab kalau kata ju'iltu fidak, dengan makna aku sanggup jadikan diri aku sebagai korban untuk mempertahankan kau ya Rasulullah. Dia budak kecil umur tak sampai 13 tahun cakap macam ni ya. Ini orang zaman dulu ditanam semangat jihad daripada kecil. Kita ni tuan-tuan, minta maaf cakap raya, kadang-kadang kita ni bila kita sebut bab-bab jihad ni, orang tengok kita semacam ustaz ni terorisme. Ada kata teroris, dia tak reti jihad tu sama ada imma fardu ainin wa imma fardu kifayatin. Sama ada jadi fardu ain ataupun jadi fardu kifayah. Jihad takkan pernah jadi haram atau makruh tuan-tuan. Tapi kita ni dah diajarkan, dimomok-momokkan dengan media masa. Sebut je jihad, teroris. Sebut je jihad, teroris. Orang dulu jihad di satu benda yang amat dibanggakan. Nah, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak kecil ni kata, "Ju'iltu fidaka ya Rasulullah." Aku sanggup kurbankan diri aku untuk engkau ya Rasulullah. Izanni, izinkan aku. An akuna ma'aka mujahid li'ila'i kalimatillah. Izinkan aku berjihad bersama engkau ya Rasulullah untuk aku menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata macam tu ke Nabi, fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok dia budak ni. Nazarata sururi wa ijabi. Nabi tengok budak ni dengan pandangan surur, gembira, wa ijab, dan merasa takjub. Hebat budak ni. Umur berapa? Nabi tanya kan. Dia pun sebutlah 13 tahun. Mainkan ada, mainkan mana ada, main ada lah. Kan? Tak balik lagi budak ni. وربت على كتفه برفق وود وطيب خاطره وصرفه لصغر سنه. Bila Nabi tanya, umur berapa? 13. Bagus ni. Nabi bertepuk dia. Tak apa ya. Maknya mana maknya? Maksudnya dia balik. Yang apa budak kecil sangat? Nabi tak bagi pergi perang. Nabi suruh balik. Mana maknya? Bawa dia balik. Ada ghulam saghir yujarjiru sayfahu 'ala al-ardi aswana hazinan. Budak ni bila Nabi tak pergi perang, Nabi suruh balik. Dia pun keluarlah daripada saf para mujahidin dalam keadaan sedih. Li'annahu hurima min syarafi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ghazwatin yaghzuha. Kerana dia tidak dibenarkan menyertai pasukan perang yang kali pertama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Kalau kita baca ya tuan-tuan, orang pergi perang Badar ni antara manusia yang paling hebat di antara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contoh macam kita kan, ada pangkat-pangkat lah kan. Datuk Seri Tan Sri
saya tak lihat kita cerita macam tu. Maka zaman Nabi SAW, sahabat ni secara umum mulia belaka. Tapi yang paling mulia di antara para sahabat, orang yang pernah pergi perang Badar. Ini paling first class. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang pergi perang Badar ini, Allah kata, qad ghafarallahu lakum i'malu ma syi'tum. Allah ampunkan semua dosa korang. Korang nak buat apa, kau buatlah. Hatta ulama kata, kalau sahabat yang pergi perang Badar ni tuan-tuan, dia berzina sekalipun, Allah ampunkan dia semua sepeda. Punya hebatnya kedudukan orang yang pergi perang Badar. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika perang menentang golongan Musailimah Kazzab yang mengaku diri Nabi itu, Abu Bakar ambil kaki-kaki sahabat yang masih hidup, yang pernah pergi perang Badar, diletakkan dalam saf mujahidin. Abu Bakar kata apa? Korang jangan berperang, tujuan aku letak korang di antara saf-saf mujahidin dengan harapan keberadaan kamu di dalam saf ini Allah berikan kemenangan dengan sebab kamu. Ini hebatnya mungkin kedudukan orang pergi perang Badar di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Tapi budak ni tak dibenarkan pergi. Zaid bin Thabit Al-Ansari tak dibenarkan pergi sebab umur tak cukup. Wa'adat min wara'ihi ummuhu An-Nawwar bin Malik wa hiya la taqilu anhu asan wa huznan. Mak dia ni ada sekali. Mak dia perhati, harap-harap anak aku dapatlah pergi. Tiba-tiba bila Nabi keluarkan anak dia, mak dia pun balik sedih. Kan mak sedih sekali. Apalah nasibku anak dia, tak ada rezeki pergi perang. Kan? Padahal budak tu kecil lagi. Tapi orang dulu lain, semangat sayang ke Nabi itu melampau-lampau. Faqad kanat tatamanna an tahtahila 'ainaha bi ru'yati ghulamiha. Mak dia ni nak sangat tengok anak dia ni berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ta'mulu fi an yahtalla al-makanata allati kana min al-muntazar an yahdha biha abuhu lada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annahu shalla ala qaid al-hayat. Mak dia harap sangat anak dia ni menggantikan kekosongan yang sepatutnya diisikan oleh bapa dia. Bapa budak ni, maknanya budak ni bapaknya dah tak ada, dah meninggal, kategori anak yatim lah. Jadi isteri ni nak sangat tempat kekosongan suami itu diganti oleh anak dia ni yang masih kecil, umur 13 tahun. Jadi Nabi kata tak boleh pergi sebab kecil sangat. Dua-dua sedih, mak pun sedih, anak pun sedih. Saya tak tahulah mak bapak zaman sekarang ni ada ke tidak semangat macam mak bapak zaman dulu. Kan? Rasa-rasa mak saya je tuan-tuan. Rasa-rasa je lah. Saya masa nak pergi hantar bantuan ke Syria bulan lepas raya kami, tanya mak nak pergi Syria boleh? Mak kata pergilah, mana-mana pun kau mati pun sempoi mak. Bukan mak tak sayang aku saya kan, tapi mak tu kata kau pergilah, mana-mana pun kau mati. Jadi itu yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sedih anak tak boleh pergi perang. Lakin al-ghulam al-ansari hina wajada annahu qad ahfaqa fi an yahdha bi taqarrub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-majal sighari sinnihi. Budak ni bila dia tak dapat bersama dengan Nabi pergi perang dengan sebab umur dia yang tak sampai umur, dia sedih lah. Dan dia fikir macam mana cara aku nak rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikir, dia sembang dengan mak dia, ada satu cara yang mana benda ni tidak perlu kepada umur yang matang, tak perlu kepada ada maikat, kau boleh rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda tu? Zalika huwal majalul ilmi wal hifz. Cara nak rapat dengan Nabi, kau kena banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, kau kena banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ni kalau kau buat, tak perlukan kepada umur dan dewasa ke, budak-budak pun boleh. Lalu dia pun cerita dekat mak dia, mak masih ada peluang lagi nak rapat dengan Nabi, insya-Allah saya akan menghafal Quran. Mak dia pun suka, bagus tu, pandai tu.
النوار رجالا من قومها بربة الغلام وذكرت له فكرته. Lalu mak dia ni bawa anak dia bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi, cakap dekat dia orang, anak dia ni nak menghafal beberapa surah-surah Al-Quran, ajarkan pada anak ni. Sahabat pun ajar. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, budak ni menghafal beberapa surah. Sehinggalah Nabi SAW balik daripada perang Badar. Bila Nabi balik perang Badar, para sahabat ni bawa Zaid bin Sabit bertemu Rasulullah SAW. Faqalu, ya Nabi Allah, hadha ibnuna Zaid bin Sabit yahfaz 17 suratan min kitabillah wa yatluha sahihatan kama unzilat ala qalbik. Ya Rasulullah, ini anak kami namanya Zaid bin Sabit. Dia telah menghafal sebanyak 17 surah ya Rasulullah. Kau dengar bacaannya sahih, betul, sebagaimana yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah. Wa huwa fawqa dhalika hadikun yujidul kitabata wal qira'ah. Di waktu yang sama budak ni cerdik, pandai, membaca pun pandai, menulis pun pandai. Mengira tu jangan cakap lah kau pandai lah orang Arab ni, mengira ni kira kita wajib. Kita tak pernah wajib pasal dah ada kalkulator. Orang Arab daripada kecil pandai berniaga lagi. Bila Nabi SAW dengar budak ni katanya bacaan Al-Quran betul, elok. Nabi kata, tak, mari sini, baca, aku dah dengar. Sami'a Rasulullah SAW min al-gulam Zaid bin Sabit ba'dan mimma yahfaz. Nabi pun dengar bacaan budak ni. Fa'idha huwa musyrikul ada mubinul nuzqi talaklahu kalimatul Quran ala syafataihi. Bila budak ni baca, Nabi dengar, Nabi kata, Masya Allah, sedapnya bacaan kau. Sedap tu maknanya bukan bacaan lagu tuan-tuan, bacaan bertajwid, berjauhan. Kita orang Melayu suka dengar baca Quran dengan sebab berlagu. Yang Nabi ajar bukan berlagu. Lagu ni orang sekarang punya tambahan lah kita kata. Yang penting mujawwadun wa murattalun, bertajwid, ya, betul sebutannya. Itu yang disuruh. Tak dengar imam baca jadi imam kan? Pernah dengar imam baca, ketika jadi imam dia baca macam masuk pertandingan Bukhari, kebangsaan pernah. Contoh wayyil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alna. Kita makmum kata apa juga? Imam ni kelilalan ke? Biar jangan masuk musabaqah ni. Kita tak pernah menang waktu ni. Faja'alnahu haba'an mansura. Mana imam macam? Mana ada imam baca macam tu tuan-tuan? Ada biasa-biasa lagu yang biasa tu ada lah kan? Tapi kita biasa kita suka dengar lagu-lagu baru. Tak ada masalah. Tapi yang sebenarnya bacaan murattal, mujawwad. Dia bacaan yang betul, makhraj dia. Jadi nak betul bacaan makhraj ni, kena belajar daripada orang yang dia belajar daripada guru dia tu. Dan bacaan guru dia tu bersambung dengan guru dia, bersambung dengan guru dia sebagai sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Oh kena. Ya. Tapi kalau kita ni contohlah, try baca tapi tak mahu juga, pekat sangat Jawa ni betul-betul. Ada Jawa yang pekat. Aku Jawa juga tapi tak pekat sangat. Dia nak boleh siratal ladzina. Haji baca siratal ladzina. Dia kata siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Haji siratal ladzina. Siratal ladzina. Itu belum kau suruh baca na'amta alaihim. Lagi letih. Siratal ladzina. Ngam lain ni. Ada gam tak ngam dan sebagainya. Sebab
Kalau pesen macam tu tuan-tuan, dia tak sah jadi imam. Memang confirm tak sah. Kalau dia nak jadi imam juga, dia kena pastikan makmum yang ikut tu pun sama macam dia juga. Kau saya baca, sama dengan dia. Nampak? InsyaAllah sama dengan dia. Kalau yang pesen macam tu berlaku makmum, kau boleh jadi imam. Tapi kalau makmum tu bacanya betul, kita yang ngam-ngam ni nak jadi imam, maka hukumnya tak sah, tak boleh. Ya? Contoh, sin jadi shin pun tak boleh juga. Benda-benda macam ni kena cek dia betul. Ya? Jadi, kalau tuan-tuan pernah dengar orang Cina baca, saya dulu pernah dengar Cina baca, Qul huwallahu lagi dahsyat. Nak kata macam lidah-lidah dia macam tu, kau janganlah paksa dia lebih. Dah lidah dia macam tu, nak kata macam mana? Cuma kan alhamdulillah, kita ni biasa ni kalau dekat Al-Azhar, dekat Mesir, dekat Syria, mana-mana lah, biasanya orang lari ni bab Quran memang lepas punya lah. Memang lepas punya. Bila Syekh dengar Malizi, okey lepas. Pasal alhamdulillah lidah kita ni boleh sebut Melaka huruf tuan-tuan. Kau bagi huruf Rusia pun boleh sebut juga. Orang Rusia cakap lagi tu, saya pernah duduk asrama, duduk berkawan dengan budak-budak Rusia. Ciknya budak Moskow, Dagestan. Itu orang cakap tu tuan-tuan, macam bunyi orang tercekik tulang. Itu benda dia ni. Macam bunyi tercekik tulang diamok. Macam tu lah cakap. Kalau orang Arab, kita suruh disebut 3 perkataan. B memang bunyi B itu jadi B. Contoh apa? Bas. Kalau bas, suruh B, huruf B, kita suruh sebut B, dia akan jadi B. Contoh apa? B. Play. Dia akan jadi play. Itu dia tak boleh sebut B. Kalau kita suruh sebut B, sama ada jadi B ataupun fa. Fa lah kan. Fa. Satu lagi, kalau kita suruh disebut huruf ca, obat tak boleh sebut. Memang tak boleh ca. Satu lagi nga, demam terus tuan-tuan, memang tak boleh sebut. B, ca, nga. Tapi kita ni lidah orang Melayu fleksibel. Kau panggil Melaka, ca, nga, ngok, ngek, boleh Melaka. Bahasa Atromen pun boleh, tak masalah. Punya Allah Ta'ala pada kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masuk belajar dulu, kalau Syekh kita dengar bacaan kita, kira lepas lah, tak ada hal punya. Tapi itu kalau tengok Syekh juga, kalau Syekh yang betul-betul cek, dia dengar dia baca, dia kata apa tau? Bacaan kau ni sah untuk orang Melayu saja. Itu orang Arab tak sah. Macam yang datang olehlah Syekh Qurayyim Rajah ni kan, antara mempunyai orang yang sanad Qurannya sampai ke Nabi SAW. Kita kalau dengar dia punya bacaan tu biasa je. Kita orang Melayu biasa baca. Kau tak tahu bacaan itu tepat. Macam walau kan, walau dia kata dot ni ada tasydid. Walau kita Melayu sebut waladhdallin, sama je waladhdallin. Dia macam ada berhenti. Itu waladhdallin. Kalau yang jauh waladhdallin, dan terus dasar. Kalau yang dekat lagi ghairil maghdub, kita sebut ghairil maghdub, bukan maghdub. Orang macam tu kita jangan paksa nak biar dia. Nak kata macam mana, sedap-sedap kaya kalau kau paksa-paksa dia langsung tak sembahyang. Malas lah aku, payah sangat macam Fatihah. Biarkan dia. Macam Cina masuk Islam, ucapkan Cina masuk Islam, kita kata asyhadu. Dia buat macam tu. Itu je.
boleh sebut. Kau janganlah menyusahkan dia. Okey, dia sebut dia ikut ayat asyhadu, dia kata asyhadu. Dia kata asyhadu, 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 asyhadu. Bab asyhadu dia 10 kali berulang. Dia kata ini macam mana susah, wang ambil lagi bagus mah. Banyakkanlah benda tu tak wajib, yang wajib hati dia faham. Ucap tu dia reti, paling-paling tidak dia berisyarat tidak ada Tuhan yang disebut kecuali Allah. Selesai masalah. Asyhadu itu bahasa Arab. Okeylah. Jadi Nabi SAW dengar bacaan Zaid bin Thabit ni, Nabi kata bagus bacaan kau, tepat sebutan makhraj huruf-hurufnya. Fasurra bihi Rasulullah SAW, menyebabkan Nabi gembira dengan bacaan Zaid bin Thabit. Idh wajadahu fawqa ma wasafuhu, bila Nabi tengok dia punya kemampuan lebih daripada itu lagi. Faltafata ilaihi Nabi SAW faqala ya Zaid ta'allam li kitabat al-yahud fa inni la amanuhum ala ma aqul. Faqala labbaika ya Rasulullah. Nabi pun kata dekat Zaid, kau ni pandai, cerdik, kau belajar bahasa Yahudi. Aku tak percaya dengan Yahudi. Bimbang kalau aku buat apa-apa perjanjian dengan Yahudi, aku cakap lain, dia tulis lain. Belajar bahasa Yahudi. Apa kata Zaid? Labbaika ya Rasulullah. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, perkataan labbaika ni perkataan yang paling tinggilah segi menyahut seruan. Contohlah, kita panggil isteri kita, contoh. Dia kata, ya, dia kata, ya ni biasa. Kalau bahasa Arab, na'am, dia kata. Na'am pun biasa, ya. Ataupun bahasa pasar, aywah, aywah, ini bahasa pasar, biasa. Tapi kalau kau sebut, contohlah, ya, labbaika. Oh, itu dahsyat dia tu, tuan-tuan. Makna labbaika, macam tuan-tuan pergi haji kan, kita berseruan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik makna aku sahut seruan kau ya Allah tanpa aku persoalkan sikit. Kau kata apa aku buat semua. Ini makna labbaik. Sahut seruan tersebut dengan penuh hati. Jadi kalau kita balik rumah, kita panggil bini kita, ya, dia kata labbaik. Itu maknanya tuan-tuan boleh kahwin empat lagi. Dah bagi amaran. Sebut kahwin empat dapat amaran. Sama kita ni tuan-tuan, labbaika. Jadi labbaika ini merupakan lafaz yang paling tertinggi untuk menyahut seruan. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kita tidak kata na'am, na'am ya Allah, na'am, na'am ya Allah. Kita tak kata macam tu. Kita kata labbaik Allahumma labbaik. Maknanya ya Allah, aku sahut segala seruan kau ya Allah. Baru ni kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, puak-puak Syiah dia pergi ke Mekah kan, orang sebut labbaik Allah, dia belas apa? Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Ini Syiah ni tuan-tuan. Syiah ni tak habis-habis dengan dendam lama itu. Syiah ni kalau kita tengok, dia punya dendam beratus tahun sampai sekarang. Kerja dia nak balas dendam saja. Bagi dia, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni orang-orang yang bersyubhat membunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nabi kata dekat Zaid, ya Zaid, ta'allam kitabat al-yahud, belajar bahasa Yahudi. Fa inni la amanuhum ala ma aqul, sebab aku tak percaya dengan Yahudi ni. Cerita pasal Yahudi tuan-tuan. Bahawa ni masa kita pergi hantar bantuan untuk buat kilang roti dekat Syria. Jadi ada kawan-kawan nak masuk ke Palestin. Kebetulan hari tu hari Jumaat, kita nak sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa. Harap-harap dapatlah kan, sebab dia kata boleh masuk. Walaupun itu anak kata, tak payahlah, kita tahulah Yahudi ni kan. Yahudi ni perangai dia, wala tadha'aka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tak akan redha
Antaranya Dr. Zulkifli Al-Bakri dan beberapa orang lagi lah. Kalau kita contoh ya, kita nak pergi ke tempat scan itu, taklah jauh, contohlah daripada tempat saya duduk ni sampai dekat pintu tu, tempat dia scan barang-barang semua tu kan. Daripada sini nak sampai ke situ tuan-tuan, dekat 2 jam punya bengong yang ni. Kenapa tau? Pasal lane beratur tu bukan dia buat straight macam tu, dia buat bukan zigzag, lebih tu kepada zigzag lagi. Besi tu ada buat ini, kita kena batu ini, batu belok sikit, ini pula batu. Macam ulung-ulung tu. Orang punya lah ramai manusia nak boleh sampai kat situ, dia punya corner tu 1, 2, 3 dekat semua corner. Juga semua rasa-rasa orang. Yang kebanyakan yang nak masuk tu penduduk asal Palestin lah, yang duduk dekat kawasan Masjid Al-Aqsa, bawa balik pada haji dan sebagainya. Jadi kita ambil pergi cek pas sampai ke pasport pun okey, lepas lagi. Tapi Allah Ta'ala ada seorang sahabat kita ni, pasport dia ada job Gaza, dia pernah masuk Gaza. Bila dia pernah masuk Gaza, Israel panggil, Israel cek buka maklumat, dia pun tanya satu soalan, kau pernah naik kapal tak? Dia kata, bukan kapal terbang, kapal laut. Kau pernah naik? Member ni pun fikir kapal laut, Pulau Kampung, Pulau Jerman, Langkawi. Lama dah tak pergi ni. Cuba kau ingat betul-betul, kau pernah naik kapal ke tidak? Member ni buat tiga. Lupa-lupanya tuan-tuan. Tuan-tuan ingatkan peristiwa Marvi Marmara tu kan, masa hantar bantuan kemanusiaan. Bila Marvi Marmara kena serang dengan helikopter Israel, lepas pada Marvi Marmara ada lagi satu konvoi daripada Eropah nak hantar lagi bantuan ke Gaza. Jadi kawan ni, dia ada dalam konvoi kedua tu. Nama dia pun dah ada dalam simpanan Israel. Nak suruh Israel ditangkap, dah ada dalam nama dia. Ni nama kau ada, kau terlibat dalam menghantar bantuan ke Gaza dengan konvoi. Apa nama kapal tu ada pun tak tahu. Kena soal. Bila dia seorang sangkut, semua pasport kena ambil lagi. Ambil belaka. Tengok-tengok ada lagi 4 orang kawan kita pernah masuk Gaza. NGO Muslim Care lah, di wakilan roti, hantar bantuan, macam-macam soalan dia tanya. Mula-mula konon-konon kita ni berlakon tak nak cakap orang putih lah, supaya tak nak kena soal kan. Berlakon tak kena cakap orang putih. Keluar dia punya pegawai Yahudi dengan sombongnya, no English, no Israel. Macam bagus kan. Belagak Yahudi ni, kalau tuan-tuan tengok cara dia, memang sombong dan belagak. Kalau bangsa Arab tu dia anggap dia macam anjing, dan dia orang merasa dia bangsa yang paling hebat, bangsa pilihan Allah. Dan sebab daripada keturunan diorang ni kan semua Nabi Rasul jaga, jadi dia rasa dia perasaan dia bagus. Arab tu dianggap macam anjing, macam Nabi, tuan-tuan. Kita yang Melayu campur-campur ni dia anggap apa? Macam cicak komik pun langsung tak kelas. Jadi lepas orang pada sebab siasat, sampai giliran anak English, no English. Aku nak kata aku nak belajar orang putih, tapi faham tu. Pening balik lah. Lepas tu orang kata Arabi. Dia pun tanya soalan. Yahudi ni dia nak cakap Arab, tapi dia tak kena cakap Arab. Dia tanya soalan, aku pun tak faham. Wah itu, tuan-tuan faham tak dia kata? Wah itu, dia kata macam tu, tak tahu cakap. Baru aku ambil agak-agak. Maksudnya kau nak pergi mana? Dalam bahasa Arab, kalau bahasa standard, nak pergi mana? Aina tadhhab, itu standard. Ila aina anta zahibun, itu bahasa baku. Tapi kalau bahasa pasar, kita kata when Roy, nak ke mana? Tapi kalau dia kata macam tu, aku faham lagi. Betul macam tu. Saya boleh agak-agak tu, boleh semua ada punya rupa-rupa dia Yahudi ni, dia tak boleh sebut roh macam tu. Aku kata lah Al-Aqsa, nak pergi ke Al-Aqsa. Adalah soalan lah, benda dia tanya, anda tak kena tanya lama lah pasal dia
immigration. Daripada pagi kita ditahan sampai sepulang dah keluar Melaka, sepadan Islamis pun dah tutup, sepadan Jordan pun dah tutup. Lalu tapi dah tutup Melaka, dah babai Melaka. Dia boleh lepaskan kita orang, dia bagi mas, balik semula ke Jordan. No Israel. Orang hancur semua Yahudi. Ya. Jadi kalau ada orang yang tak masuk, itu rezeki kau lah. Tapi saya dah kata forever and ever and Batman forever, aku takkan masuk dah. Kecuali selepas Allah membebaskan Masjid Al-Aqsa, insya-Allah satu hari nanti, insya-Allah. Amin. Okey, tuan-tuan. Jadi Yahudi ni memang macam kalau tuan-tuan tengok ya, pegawai-pegawai dekat immigration semua perempuan nak sombong muka jalan belakang. Tuan-tuan, yelah ni saya cakap benda ni macam tak perlu lah. Dia punya pakaian dia memang tak senonoh, pakai ketat-ketat tau. Tahu tujuan dia kenapa? Tujuan dia nak merosakkan orang Islam. Saya teringat, saya baca satu buku. Buku ni Al-Ikhwanul Muslimun Karam, masa dia orang berjihad nak membebaskan Masjid Al-Aqsa dalam satu operasi mujahidin. Waktu lebih kurang dalam pukul 3 pagi lah. Mujahidin ni orang bagi apa? Tengah menjorok-jorok nak tengok apa ni kubu Yahudi. Tengah-tengah dia berangkat, nampak satu kapal tengah beromen dekat kawasan ni lah, checkpoint Yahudi ni. Lalu Mujahid ni kata, Rabbul Basar, dia kata duduk. Dia kata kau tahu tak kenapa Yahudi tu beromen kat situ? Dia tahu kawasan yang ada Mujahid ni, dia tahu. Kau tahu tak kenapa dia beromen kat situ? Sebab Yahudi tahu kita orang Islam, bila kita dibuat maksiat, Allah takkan beri pertolongan pada kita. Jadi diorang ni menjadi alat sebagai maksiat. Bila kita tengok maksiat tu, Allah takkan bagi pertolongan pada kita. Apa macam tu Yahudi ni faham, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tidak kita ni? Kan? Bila kita buat maksiat, Allah tak tolonglah, tu ceritanya. Kan? Walaupun kau tengah berperang, kita kenapa awet? Awet pula. Kan? Awet pula. Memang confirm tak kenal dia. Pasal kau buat maksiat. Maka kawan dia kata, Rabbul Basar, rendahkan pandangan kau. Dia kau tembak pada kau. Bagi mati. Ya? Kalau tak dibiarkan kapal itu buat maksiat, kita pun tumpang semangkuk, memang confirm tak benar. Gulu kiri bawah senapa Yahudi dekat immigration. Sekali ada kawan kita ni tak kat kampung. Bila dah beribu-ribu jam tak ada gambar sepi. Datang komando dia, buah pisau kecil. Dia kata dia suruh diri gambar. Kita mana ada setakat tak gambar sama nak buah pisau. Dia orang buah pisau. Bagi dia kalau dia bunuh kita, tak ada hal lah. Tak ada harga lah dia bunuh ni. Ini Yahudi tuan-tuan ya. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ni belajar bahasa Yahudi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, selama 6 bulan sahaja dia menguasai seluruh bahasa Yahudi. Cerdik Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Summa ta'allama Suryaniyah bi amrin minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ta'allama al-Ibriyah. Kemudian Nabi kata dekat dia, kau baik kau belajar pula bahasa Syrianiyah. Syrianiyah ni tuan-tuan bahasa yang tertua di dunia. Bahasa dekat Syria, bahasa Syriani. Kama ta'allam al-Ibriyah. Cerita pasal bahasa Syriani ni, dulu masa saya belajar kat Syria dulu, kita orang pergi satu kawasan pendudungan. Nama tempat tu Maklula. Maklula ni kawasan Kristian Ortodok. Daripada jauh kita sebelum sampai dekat atas bukit besar, ada lambang salib. So, kawasan ni kawasan, dia kata kawasan ahli kitab, masih ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi masuk kawasan tu, orang perempuan ni semua pakai tutup aurat belakang. Okay. Pakai telekung. Wanita, padahal Kristian ahli kitab, tutup aurat punya main. Bukan usah-usah, kan? Tapi Kristian yang berpegang dengan agama Ortodok lah ni. Kita orang pun pergi dekat satu gereja lama. Ini antara gereja yang tertua lah. Kawan-kawan yang pernah pergi gereja ni kata, kita nak masuk dalam gereja ni, kita tak boleh masuk kepala dulu, kita masuk otot dulu. Mula nak bercakap. Ikut je lah, dia kata. Pasal nak masuk gereja tu, dia punya pintu kecil tau. Bukan macam pintu masjid tu besar. Pintu tu, kalau kau masuk, kau kena rukuk macam tu. Dia kena tunduk macam masuk dalam terowong. Jadi kita pakai postan belaka, masuk otot dulu. Kita pun postan. Bagi signal ada postan. Jadi terowong tu panjang jugalah.
Ustaz. Dah sampai dekat penghujung dia ada hall macam tu, kita pun pusing belakang, baru tahu rupa-rupanya terowong straight macam tu ada salib tau. Maknanya sepanjang-panjang kau rukuk ke salib. Jadi kita membuntutkan salib tu. Elok kita pusing, rupa-rupa tu siap ada buku dah. Ada tu siap ni sudah cakap. Dia punya je lah Bishop ada tu dalam tu. Dia tengok macam kita balik. Buat belajar budak ni. Kita buat bodoh buka je kan. Lepas tu tengoklah gereja tu lama dah 1000 tahun dah macam tu. Di kawasan-kawasan. Ni dah kalau tuan-tuan kawasan pegunungan tau. Orang dia jenis orang tak nak kata kau pergilah saja. Jadi sembang dengan Haji Badri, anak pun tanya, kau tahu tak bahasa Syria ni, bahasa yang tentu tahu? Kau boleh ajarkan sikit? Boleh. Dia pun sebut perkataan ni, saya dah lupa lama dah. Dia sebut kita pun ikut lah. Dia sebut kita pun ikut. Lepas tu kawan tanya, kau ni main ikut-ikut aja, kau tanya lah makna apa? Kau tanya makna apa? Dia kata apa tahu? Maknanya Isa anak Tuhan. Cilaka betul. Lepas lagi kalau kamu offset tuan-tuan, memang pokok ni apa je dia. Tapi aku dah ucap balik lah. Kita mana tahu dia tipu kita. Lepas tu ini bawa kita kat luar. Yelah kita masa tu baru lagi kat Syria, kita banyak benda kita tak tahu. Dia pun kata apa tahu? Fi hadzal makan qutila Isa bin Maryam. Di sinilah tempat Nabi Isa dibunuh. Kita pun nak kat sini Nabi Isa kena bunuh. Siap tak khabar lagi. Kita tak khabar Nabi Isa kena bunuh. Kalau tak tahu Nabi Isa mana kena bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rufi'a ilaihi. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa, bahkan diserupakan orang lain dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nanti kita yang paling bergelentung dan berbuat. Jadi itu cerita bahasa Syriania yang tertua di dunia. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala itu belajar sehingga menguasai bahasa Syriania dan Ibriyah. Fa asbah al-fata Zaid bin Thabit turjuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zaid bin Thabit ini menjadi penterjemah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada rombongan luar datang di Madinah bertemu dengan Nabi daripada orang-orang luar, dia akan panggil Zaid bin Thabit sebagai menjadi jurucakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang tuan-tuan. Pasal majlis sejuk sangat rasa. Aku rasa macam kat kutub utara je kat sini. Yang kali kita datang bawa